Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Kita hadapan so saya dah buka bahagian valve intake dengan valve exhaust. Alright guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ni aku nak pasang carburetor pada motor seat Evo Z aku. Video sebelum ni aku ada bagi tahu dekat korang adakah aku akan beli carburetor baru ataupun aku just pakai carburetor yang sedia ada. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe dan support dekat channel YouTube aku. Di depan aku ni ada dua biji carburetor yang berbeza. So di sebelah kiri aku ni yang ada sambung dengan intake ni, ini adalah carburetor W125. So yang di sebelah kanan ni pula adalah carburetor Demak Evo Z Orimoto lah ni. So kedua-dua carburetor ni aku akan review lah. Aku akan review dan aku akan pasang. So dalam video ni kemungkinan aku tak belilah carburetor yang baru. Aku akan pakai carburetor yang sedia ada sahaja. Carburetor ni sebelah ni korang boleh tengok video semasa aku buat spek 53. And then yang sebelah ni kemungkinan aku hanya just tak pakailah carburetor Orimoto ni, kemungkinan aku tak akan pakailah. Kenapa aku tak pakai carburetor ni? Disebabkan satu, dia punya problem dia adalah bahagian slide, bahagian dia punya ni lah. Ni dia punya pembuka dia ni. Kalau korang tengok ni, memang dia bergerak. Dia bergerak tapi kadang-kadang dia tidak bergerak guys. So kemungkinan yang ni aku tak akan pakai lah. And then satu lagi, carburetor ni juga dia ada masalah pada bahagian fuel cock ni. Fuel cock ni disebabkan kemungkinan dia ada masalah, tersumbat lah. Itulah punca-puncanya. Tapi kemungkinan dalam video ini juga aku akan buat sendirilah untuk mencari solution. Aku akan guna part-part di antara kedua-dua ni. Itu saja. Tapi dalam video ini juga aku akan review lah perbezaan kedua-dua carburetor ini. Okey, kita akan bermula pada carburetor W125. Kalau tengok dari segi bahagian atas ni, dia punya body carburetor W125 ni ianya nampak besar lah. Korang jangan tengok dari segi, korang jangan tengok dia punya bahagian intake, keseluruhan dia. Korang kena tengok setakat bahagian dia ada gasket hitam ni. So dia punya body carburetor W125 ni, kalau pandang dari segi bahagian atas ni, ianya memang agak besar lah berbanding daripada body carburetor Orimoto. So kita tengok bahagian tabung minyak carburetor W125. So dia punya tabung dia, biasalah nama pun carburetor standard kan. So begitulah dia punya tabung dia. And then mari kita tengok dari segi carburetor Demak Evo Z ataupun dikenali sebagai Orimoto. Tengok dari segi bahagian tabung dia pula. So nampak besar. Bermakna carburetor Orimoto ni, Demak Evo Z, dia punya bahagian tabung dia lagi besar daripada carburetor tabung carburetor W125. So kedua-dua ni kemungkinan aku akan dikenali sebagai kacut lah. So aku akan buat sendiri pada kedua-dua carburetor ini. Okay guys, so jajah pun sudah ada di depan aku. So aku nak review dekat korang. Ini dia. Ini adalah dia punya kok carburetor, kok carburetor W125 daripada Honda Indonesia. So dia datang sekali dengan dia punya oil seal lah. Dia datang sekali dengan getah. Ini dia.
daripada Honda Indonesia. Ini dia. Ok, next aku ada siap tulis lagi ni. Untuk bahawasanya barang-barang ni, jajan ni adalah untuk karburator W125. So aku akan buka, and then aku akan tunjuk kat korang. Ini adalah dia punya part-part dalaman karburator W125. Datangnya daripada Honda. Ini adalah Honda original. Itu guys, Bonsiu. Ini adalah Honda original untuk W125. And then ini kalau korang tengok ni, ada dua bungkus ni. Ada dua bungkus ni. Ini adalah dia punya bahagian penutup skru karburator lah. Dia punya bawah bahagian tabung. Ini daripada Honda Japan. Ini adalah original guys. Next, kalau korang tengok ni, ada tanda harga lagi. Ini adalah dia punya pelampung, pelampung minyak pada bahagian dalam tabung karburator. So ini daripada Honda Malaysia. Ini adalah dia punya Honda EFI ni. Ini adalah Honda original lah. Original ke aku tak tahulah. Ini adalah dia punya pelampung karburator daripada Honda. So aku ambil dia punya EFI lah. W125 ke EFI ke, memang sama je ni. Ini adalah pelampung dia. Next, ini kalau korang tengok ni, ada tulis slide cap Junior W125. Ini adalah dia punya slide cap daripada Honda W125. Yang ni pun adalah original slide dia. Alang-alang tu aku beli dia punya penutup atas lah, untuk dia punya slide ni. Ok, ini daripada Honda W125. Barang jajan-jajan untuk karburator W125 pun sudah aku review. So apalagi aku akan mencuba tajuk-tajuk dia punya kedua-dua karburator ni. Seperti mana yang aku bagi tahu tadi, yang mana barang boleh pakai aku ambil, dan mana yang barang tak boleh pakai aku tinggalkan macam tu je. Jom mari kita pasar. One-on-one bitches they 10, one-on-one never again. One-on-one, when get the kick in the butter, I count it like hustle the money all in. Rhyming the town in the drop top coupe in the motor in the trunk you can hear. Hearing all about how they want me to lose, but I'm W, due for a win. Fucking this bitch in the OG, I'm having this nobody pull up a leg. Fight for my dummy, you don't see how I'm coming, don't tip me, I'm right on the edge. Guinness is young and I been had to shoot out some money all on the. Ok guys, so aku sudah siap pasang dia punya bahagian tabung asal Demak Evo Z. Aku just cuma tukar dia punya part-part yang tertentu saja, macam fuse cock, skru. Aku pakai skru yang W125, and then dia punya penapis dalam. Lepas tu yang lain-lain tu aku pakai yang asal balik. Getah pun aku pakai asal yang Demak punya. Cuma getah yang aku tukar hanya bahagian fuse cock saja. Yang lain-lain tu masih aku pakai yang asal, cuma aku just cuci je. Aku just cuci, and then getah dalam ni pun yang bahagian dekat getah bentuk macam o-ring ni, kemungkinan aku akan pakai yang barulah. And then aku nak tunjuk dekat korang dia punya perbezaan
dalaman dia punya kapasiti dalaman tabung kedua-dua karburator. Ini adalah W125. Ini adalah W125, and then yang ni dia punya ori demak. So kalau tengok dari segi kedua-dua ni memang nampak sama, cuma dia hanya berbeza saja disebabkan kalau karburator W125 ni dia punya bahagian penahan dia ni dia ada satu macam penahan untuk dia punya pelampung. And then kalau tengok dalam ni lah memang banyak lah. Kalau ikutkan memang kena lay lah. Tapi disebabkan aku pakai yang aku pakai yang Orimoto, and then dia punya penahan dia pun taklah setinggi mana seperti yang W125. Kalau tengok memang dia punya penahan dia tu hanya setakat bawah sikit je, setakat bawah sikit saja. So and then dia punya dalaman dia pun memang agak besar lah berbanding dengan W125. Cuma demak ni dia hanya ikut-ikut seakan-akan macam W125 lah, tapi kalau tengok dalaman dia tu memang agak besar sedikit lah berbanding daripada W125 ni. Kalau W125 memang dia hanya untuk ngam-ngam sahaja dia punya kapasiti. Kalau tengok ni, so aku akan pakai yang ni lah. Tapi kalau tengok dari segi dia punya tiang dia tu tinggi sikit, tapi yang ni macam sama je. Macam sama je. Okey lah. Itu pun ngam-ngam dah. Tapi tinggi lagi ni dia punya tiang dia ni, W125. Kalau yang Evo Z ni dia ke bawah sikit lah. Kalau tengok segi kamera ni mungkin korang nak nampak lah, dia ke dalam sikit. Tapi kelebihan dia ada dia punya penahan dia ni dia ke bawah sikit, dia ke dalam sikit berbanding dengan yang W125. So aku nak mencubalah dulu. Bagi aku nak mencuba dulu. Kalau tabung tabung demak Evo Z ni ngam pada badan W125, aku akan teruskan. Kalau tak ngam, barulah aku akan update video. RDMS. Aku dah siap buat pemasangan kacuk mengacuk karburator W125 berserta dengan karburator Orimoto si Evo Z aku. Korang boleh tengok hasilnya. Ini dia guys. Inilah rupa karburator W125 berserta dengan tabung Orimoto si Evo Z aku. So memang sudah siap lah dia punya hasilnya. Apa yang aku boleh katakan, part-part yang aku pasang dia punya dia punya part-part jajan tu memang aku dah masuk habis dah. Cuma ada yang part-part yang tak boleh masuk. Korang boleh tengok sini. Ini dia. Ini dia punya skru original Japan. Kenapa yang ni tak boleh masuk dekat bahagian bawah tabung? Disebabkan satu, dia ni pendek guys. Aku dah masuk dah dia punya skru dah. Aku dah tekan habis tekan dah, memang tak boleh masuk. So dia kat sebelah sana memang tak boleh masuk lah yang ni. Kalau sebelah sini memang boleh masuk. Satu, dia pendek guys. Kalau masuk pun separuh je. And then
aku cari last aku pakai yang Orimoto lah. Korang boleh tengok lah dia punya tabung si Evo Z aku ni. Tu aku pakai yang skru Orimoto. Memang aku dah ikat ketat-ketat habis dah. Korang boleh tengok. Nah, sampai ke belakang dah dia punya batang skru tu. Batang skru memang dah sampai ke belakang dah. So memang boleh dikatakan safety lah. Memang safety lah kalau dia ikat betul-betul habis ni. So tak ada apalah. Part-part yang aku dah masuk W125 memang dah cun-cun dah. Dia punya skru timing aku dah tukar habis dah. Tak ada apa dah. Cuma hanya tinggal aku nak pasang dekat motor C Evo Z aku. Tapi ada tapi guys. Tapi memandangkan bateri handphone aku ni hanya tinggal 5% je lagi. Itu pun tunggu masa untuk off lah. Apa-apa pun aku akan sambung di keesokan harinya. The next morning. Aku dah siap pasang carburetor pada motor C Evo Z aku. Aku nak minta maaf dekat korang sekali lagi disebabkan aku tak buat video time lapse guys. Video time lapse aku tak buat. And then korang boleh tengok lah dia punya hasil setelah aku buat pemasangan kacup mengacup pada carburetor motor C Evo Z aku. Ini dia guys, carburetor yang aku dah siap pasang. So bahagian pengikat skru apa semua memang aku dah ikat cun-cun dah. And then satu lagi dekat bahagian enjin motor C Evo Z aku, aku belum ikat ketat-ketat lagi. Aku nak tunjuk kat korang. Ini dia guys. Korang boleh dengar. So aku belum ikat ketat lagi disebabkan nanti aku dah siap pasang dia punya komponen part-part seperti exhaust, and then dia punya side stand belum ada lagi. Apabila aku dah senang cerita lah, aku pendekkan, apabila aku dah complete semua pemasangan ni, dia punya part-part dia ni, barulah aku boleh ikat ketat pada bahagian enjin. So barulah tak ada lagi lah untuk tercicir dia punya barang-barang part-part komponen. Kerja aku ni adalah kerja untuk aku nak settlekan dia punya bahagian part-part yang tertentu dulu. Kalau dah settle tu, barulah aku boleh ikat ketat pada bahagian dia punya penyakut tiang enjin ni. Itu je. And then dia punya air filter racing ni, korang boleh tengok lah pada video yang sebelum ni, semasa aku buat konten untuk spek 53. And then satu lagi dia punya plug ni, aku masih pakai plug standard. Kenapa aku tak pakai plug racing? Korang boleh tengok lah pada video sebelum ni, yang aku dah tunjuk dekat korang semasa aku buat spek 53 and dia berserta dengan minyak hitam. Itu je. So part-part lain ni kemungkinan aku akan buat di next video lah. Disebabkan video ni aku just buat untuk hanya pada bahagian carburetor saja. And then wire total pun aku dah siap pasang dah. Korang boleh tengok. Memang dah cun-cun dah. And then dia punya sebelah ni pun kita beralih kat sini tengok. Ini dia punya fuel cock, and then dia punya bahagian kabel ni fuel cock dengan kabel tu aku belum pasang lagi. Nanti tu dia punya kabel dia. Ini dia guys. Tu kabel dia. Sorry guys kalau video kurang jelas. Biasalah cuaca mendung ni, tidak secerah seperti yang sebelum-sebelum ni. Okey, dah siap dah. Tak ada apa dah. Cuma hanya tinggal bahagian ni je. Ini bahagian ni je.
Yang lain tu aku dah ikat ketat habis dah. And then satu lagi, ini kalau korang tengok ni, okay, kalau korang tengok ni ada macam seketul besi ni. Besi ni hanya digunakan untuk apa ni guys? Okey. Mana? Ni yang besi ni. Okey, nanti aku tunjuk dekat-dekat. Ni dia. Kalau korang tengok ni, ni ada besi yang ada besi macam cangkuk ni. Ini hanya digunakan untuk dream saja guys. Untuk EFI dream. Untuk EFI dream saja. Hanya digunakan untuk EFI dream saja. Tapi aku pakai ni untuk motor CLZ aku. Kenapa aku pakai benda ni? Satu, apabila aku tengok dekat EFI Dream yang ada benda macam ni, satu je untuk sakup dia punya menyangkut tambahan lah dekat wire hose minyak ni. So aku pun belilah benda ni, and then aku sangkut dekat karburator motor CLZ aku seperti mana yang ada dekat motor EFI Dream. So benda ni aku pakai untuk dia punya nyangkut dekat sini lah, dekat minyak ni. Ni dekat wayar minyak ni aku sangkut dekat sini. Tapi nantilah. So benda ni aku dah lay dah dia punya besi dia. Kalau korang tengok dekat karburator ni, kalau korang tengok ni, ada bentuk macam cuncu cantik tu. Memang aku dah lay dah. Aku dah potong sikit dah dia punya besi dia tu. Kalau ikutkan yang model dia punya penyangkut hose minyak EFI Dream ni, memang dia tak ngam. Tapi disebabkan aku dah potong, and then aku dah kasih cun-cun dah dia punya design dia. Aku ikut dia punya aluran tengkuk intake karburator. So aku dah pasang dah benda ni. Memang dah cun-cun dah. Hanya tinggal aku nak sambung dekat wayar minyak aja. Itu je guys. And then satu lagi, dah tak ada lah guys. Part-part yang lain aku akan buat di next video guys. So dah settle. So itu sahajalah guys yang aku boleh share dekat korang. Disebabkan video time lapse memang aku tak buat guys. Video time lapse memang aku tak buat. So part-part yang lain aku akan buat di next video. Itu sajalah guys. Bukan dia buat kita guys, kita kena buat dia. Selagi benda tu kita boleh PMP, kita PMP je guys. Bukan pening nak pasang plug and play, tapi kita kena memerlukan skill dan kreativiti kita yang tersendiri guys. So video sampai di sini saja. Korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. Dan korang jangan lupa follow dekat TikTok aku. And then korang jangan lupa follow dekat akaun baru aku, iaitu Lemon8. And then korang jangan lupa singgah-singgah lah ke channel YouTube aku. And then korang jangan lupa subscribe. Kita akan berjumpa di next video. Assalamualaikum and bye bye. Peace.